Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang akan sampai lagi dua cerita yang disampaikan kepada Abang oleh dua orang yang berbeza. Tapi cerita kali ini, dua-duanya memang belum pernah lagi Abang ceritakan. Kisah yang pertama iaitu tentang bengkel menjual alat-alat kereta, iaitu alat-alat spare part. Yang kedua adalah kisah tentang payung misteri. Jadi kedua-dua ini boleh jadikan hiburan dan iktibar untuk kita semua. Jadi tanpa berlengah-lengah, sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampai besar. Jadi tanpa berlengah-lengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi bukan dia yang alami, kawan baik dia yang alami. Nama kawan baik dia adalah Dahlia. Berlaku pada tahun 2019 sampai menganjur ke zaman-zaman COVID. Ceritanya pada tahun 2019, Dahlia ni bekerja dekat satu kedai menjual alat spare part, dan kedai ni adalah kepunyaan seorang Cina. Dia kata dia kerja dekat kedai tu memang dia sangat suka sebab bosnya bagus, gajinya bagus, dan sejak dia kerja dekat kedai tu, sale dekat kedai tu selalunya satu hari mencapai 2,000 ke 5,000 ringgit. Jadi disebabkan sale-nya banyak, Dahlia selalu diberi bonus oleh bos dia sebab untuk menjaga hubungan supaya lebih rajin bekerja. Terbelit di abang, lebih rajin bekerja, lebih baik dalam pekerjaan. Tapi pada satu hari, tiba-tiba sale yang dari tadinya 2,000 ke 5,000 satu hari berubah turun jadi RM200 sahaja satu hari. Mula-mula Dahlia rasa macam tak sedap hati, dia beritahulah dengan bos dia tentang keadaan kedai ni. Jadi untuk menambahkan lagi minat orang supaya datang ke kedai dia, bos ni tambah lagi barang-barang supaya banyak, supaya kelihatan banyak, dan bila kelihatan banyak, ramailah orang yang akan datang. Tapi walaupun barang-barang yang baru telah ditambah, tetap juga sale tak naik-naik. Kalau ada pun naik sangat sekali-sekala. Kadang-kadang aja selang 2-3 bulan baru naik 1,000. Tapi itu pun tak mencapai 2,000. Sedangkan yang sebelum-sebelum ni 2,000 ke 5,000 itu biasa untuk sale satu hari. Tapi disebabkan kedai ni adalah kepunyaan orang Cina, jadi si Dahlia ni tak terfikir apa-apalah. Kalaulah kedai ni kepunyaan orang Melayu, mungkin dia fikir kedai ni akan ada orang hantar saka ke, orang hantar santau ke. Tapi disebabkan kedai Cina, mana mungkin Cina ada main-main benda macam ni dengan kaitan-kaitan alam sebelah. Jadi dia pun pendamkanlah perasaan dia. Tapi semenjak sale dia jatuh, ada beberapa peristiwa pelik-pelik berlaku. Mula-mulanya dia anggap benda tu sebagai tak ada benda lah, sebagai mungkin gangguan-gangguan alam sebelah. Tapi tak lama daripada kejatuhan sale tu, tiba-tiba negara kita dilanda dengan COVID. Jadi semua orang terpaksa terkurung dalam rumah, termasuklah juga dengan kedai-kedai. Hanya beberapa kedai sahaja yang boleh buka, termasuk kedai tempat Dahlia bekerja. Kalau sebelum daripada COVID tak ramai orang yang datang ke kedai tu, tapi sekarang dah zaman COVID, lagi teruk sale dia. Tapi disebabkan sale yang teruk ni lah, berlaku beberapa peristiwa yang menakutkan. Mula-mulanya adalah bunyi barang jatuh. Lupa abang nak beritahu, Dahlia akan bekerja bermula daripada 8 pagi sampai ke 7 malam. Jadi mula-mula dia dengar barang jatuh. Kadang-kadang barang tu jatuh, barang-barang yang berat. Kalau difikir-fikirkan, tikus ataupun binatang lah apa-apa yang ada dekat dalam kedai tu, mustahil untuk barang-barang tu jatuh ke lantai sebab diorang tak akan kuat, binatang-binatang ni tak akan kuat untuk menolak barang-barang tu jatuh ke lantai. Tapi Dahlia masih lagi husnuzon. Fikirkan mungkin angin, kata. Mungkin angin ataupun mungkin dia kedudukan barang tu memang dekat sepi-sepi meja. Jadi senang sangat untuk dia terjatuh.
Disebabkan tu Dahlia buat kerja lebih masa, pastikan semua barang-barang diletakkan di tempat yang betul supaya tidak lagi berlaku peristiwa barang-barang jatuh. Sebab kalau barang-barang jatuh nanti pihak kedai yang rugi. Tapi walaupun dia dah pastikan semua barang-barang diletakkan tempat yang betul untuk mengelakkan daripada jatuh, tetap juga berlaku kejadian barang-barang jatuh yang Dahlia sendiri tak faham. Ada juga dia beritahu pada bos dia mengenai kejadian dekat kedai ni. Tapi bos dia cakap mungkin angin kot ataupun tikus kot. Dia husnuzon je lah bos dia ni, memang pandang positif je. Tapi bila dah bos cakap macam tu, Dahlia pun malas nak panjang-panjangkan cerita. Nak jadikan cerita pada satu hari. Waktu tu waktu semayang asar. Waktu asar, bukan semayang asar, waktu asar. Dahlia pergi ke tandas. Dekat kedai dia ada dua tandas. Satu tandas, satu lagi bilik mandi. Yang letaknya adalah bersebelahan. Pada waktu tu memang tak ada orang datang dekat kedai. Sebab pada waktu petang, zaman COVID, memang kebanyakan orang dah ada dekat dalam rumah. Waktu tu tiba-tiba dia rasa dia sakit perut. Jadi dia masuklah dekat dalam tandas untuk buang air. Tengah-tengah dia buang air, tiba-tiba dia dengar bilik air dekat sebelah ada orang buka paip. Sampaikan air jatuh daripada paip tu agak kuat. Keadaan di sekeliling sunyi pada waktu tu sebab tak ramai orang. Orang semua terkurung dalam rumah sebab COVID. Jadi pada waktu tu mula-mula dah dia fikir mungkin bos dia datang untuk buat pemeriksaan atau untuk letak barang baru. Tapi lepas dia keluar daripada bilik air dan dia tengok ke bilik air sebelah, memang ada kesan-kesan orang buka paip. Jadi dia fikir memang betul lah bos dia yang balik. Puaslah dia cari ke sekeliling kedai, tapi tak ada tanda-tanda bos dia datang. Jadi untuk sedapkan hati, si Dahlia ni pergilah telefon bos dia untuk pastikan bos dia ada datang ke kedai ke tidak. Tapi bos dia cakap dia dah ada dekat rumah dengan anak dan isteri. Tak ada mungkin dia datang dekat kedai. Jadi pada waktu tu, dua kejadian ni buatkan Dahlia rasa seram dengan kedai sendiri. Dengan keadaan orang yang tak ada, orang dekat jalan pun tak ada, sunyi sepi, dia seorang-seorang dekat dalam kedai. Kedai pula banyak barang. Lepas tu lampu-lampu yang ada dekat dalam kedai tu agak suram. Jadi tambahkan lagi perasaan takut dia. Mungkin makhluk alam sebelah sengaja nak dengki dia sebab keadaan orang yang tak ada pada waktu tu. Jadi dia pendamkanlah perasaan sebabnya dia tak boleh nak berhenti kerja. Sebab dia fikir kalau dia berhenti kerja nanti anak dia tak ada siapa bukanlah tak ada siapa nak bagi makan, tapi itu adalah cara untuk menyambung hidup. Pada waktu tu kebanyakan orang kan dah kena berhenti kerja, dah kena buang kerja. Jadi Dahlia sangat sayang kerja tu. Dia fikir apa pun yang berlaku dia tetap akan kerja. Nak jadi cerita pada satu hari tu, lebih kurang petang-petang lah, lepas-lepas Zuhur lah macam tu. Tiba-tiba bos dia datang, katanya ada barang baru nak masuk. Lega jugalah Dahlia sebab bos dia datang kan. Jadi dia kira macam semangat lah, pemberi semangat untuk dia. Jadi bila bos dia datang bawa barang-barang baru, tugas dia adalah untuk cek semua barang-barang yang masuk. Sebab untuk pastikan barang-barang yang masuk tu adalah barang-barang yang baik. Jadi selepas barang-barang tu diletakkan oleh bos dia teruslah balik rumah. Dan Dahlia pun mulakan tugas untuk cek satu-satu barang. Tapi waktu tu berlaku sesuatu benda yang sangat mengancam nyawa Dahlia. Tengah-tengah dia cek semua barang-barang yang ada, tiba-tiba betul-betul dekat depan mata dia jatuh satu barang yang sangat berat. Mujurlah pada waktu tu Dahlia bergerak sedikit ke depan. Kalau tidak barang tu akan jatuh betul-betul kat kepala Dahlia. Mujur dia kata, memang Allah Ta'ala nak tolong. Alhamdulillah dia kata. Tapi waktu tu dia rasa nyawa dia sangat terancam. Mana datangnya gangguan-gangguan macam ni dah boleh menyebabkan dia punya nyawa terancam. Dia takut juga pada waktu tu dan dia beritahu benda tu pada bos dia. Tapi bos dia fikir macam mungkin barang tu ditolak oleh tikus. Sekali lagi alasannya macam tu. Sabar je lah dia kata dapat bos macam ni. Jadi dia teruskan aktiviti dia macam biasa. Cuma dia lebih berhati-hati lepas tu. Kalau ada barang-barang yang berat, dia kalau boleh tak nak lalu dekat-dekat dengan barang tu. Takut barang tu jatuh mengempap dia. Jadi pada satu petang tu dia kata, waktu tu lepas asar. Dah nak masuk ke maghrib lah. Dia agak terlewat sikit semayang asar.
Sebab dia kata ada banyak kerja yang perlu diselesaikan. Walaupun waktu tu zaman PKP, banyak pula orang yang datang beli barang. Jadi dia terlewat sikit semayang asar, dia ambil semayang macam biasa. Waktu dia ambil semayang tu dekat dalam kawasan bilik mandi, tapi dia dengar seseorang yang ada dekat dalam tandas. Dia dah terak dah. Yang ada dekat dalam tandas tu bukanlah manusia, tapi makhluk alam sebelah yang sengaja nak dengki dia. Jadi dia ambil semayang cepat-cepat, dia pun masuk dekat dalam bilik semayang yang disediakan oleh bos dia, dia pakai telekung dan dia pun angkat takbir semayang. Tengah-tengah dia semayang, punyalah dia terkejut bila waktu dia rukuk dan semua solat, ada orang yang pegang telekung dia sampaikan dia tak boleh nak rukuk. Dia tak boleh nak bergerak sebab ada orang pegang telekung dia. Huru-hara dia pada waktu tu punyalah takut sampaikan dia terpaksa sentap dia punya telekung dan dia tertonggeng ke depan. Waktu tu dia rasa betul-betul dia rasa marah. Walaupun yang buat tu makhluk alam sebelah, dia rasa marah sebab pada waktu dia tengah beribadah. Sampai hati kacau dia waktu dia tengah beribadah. Dia habis-habis semayang, dia paling dekat keliling kedai, cari mana datangnya punca benda yang tarik dia tu, tapi tak nampak satu pun ada benda yang tarik telekung dia. Waktu dia tengah cari-cari tu, di antara celah-celah almari ataupun rak-rak letak barang tu, di kawasan-kawasan gelap, tiba-tiba dia dengar seorang perempuan tergelak. Seram pula abang rasa. Jadi dia yakin yang tarik telekung dia adalah perempuan yang gelak tu. Dan itu adalah bukan perempuan sebenar. Perempuan daripada alam sebelah. Itu memang betul-betul dia yakin. Habis-habis daripada waktu kerja tu, dia terus balik rumah. Entah macam mana Allah nak bagi petunjuk, malam tu dia mimpi. Dia mimpi dia berada dekat dalam kedai dia dan dia nampak kelibat-kelibat orang, iaitu kelibat-kelibat perempuan dalam kedai dia. Dalam mimpi tu juga seolah-olah ada yang beritahu kedai dia telah terkena sihir. Tapi tak nak juga dia kena percaya. Sebab dia kata keadaan dah semakin teruk. Jatuh barang memang selalu. Orang ada dalam bilik air memang selalu. Tapi dua kejadian, iaitu orang gelak dan juga orang tu tarik telekung dia, itu memang betul-betul kejadian yang baru. Dia ceritakan hal ni kepada mak dia. Moga-moga bolehlah mak dia bagi idea ke bagi apa ke, nak panggil ustaz waktu ni, waktu PKP. Agak susah sikit kalau ustaz tu nak datang merentas daerah semata-mata nak bagi ruqyah. Gigih lah kan. Jadi dia ceritakan hal ni kepada mak dia. Mak dia bagi pandangan, apa kata pintu belakang kedai tu dibuka supaya kedai tu nampak lebih terang, lebih masuk cahaya. Jadi bila kedai tu terang, kata nak seram tu kurang sikit lah seramnya. Jadi esoknya bila dia datang kerja, dia ikut apa yang dicadangkan oleh mak dia. Buka pintu kedai belakang. Tapi walaupun keadaan kedai dah terang, tetap juga ada berlaku jatuh barang, ada berlaku orang gelak, ada berlaku kejadian seseorang ada dalam bilik air sedangkan memang tak ada orang. Waktu tu dia kata nak tak nak, Dahlia kata dia kena tetapkan pendirian kerja sebab dia nak bantu keluarga. Tapi keadaan cerita seterusnya menyebabkan dia rasa hilang sabar. Bila dia tak dapat nak pergi makan waktu PKP, dia terpaksa ambil pesan makanan menggunakan perkhidmatan Foodpanda. Tapi bila dia telefon Foodpanda datang nak bagi makanan, Foodpanda boleh cakap apa? Mana ada kedai spare part dekat kawasan ni? Saya dah merayau dekat kawasan ni 4-5 kali tapi tak jumpa-jumpa juga. Jadi Dahlia cakap, kedai saya sebelah kedai pajak gadai. Jadi orang tu kata, okey, saya dah berada dekat depan kedai pajak gadai ni, tapi sebelah kedai pajak gadai ni kedainya tutup. Mana mungkin? Jadi Dahlia pelik. Mana mungkin kedai tutup? Kedai dia memang terbuka luas, aman damai. Kenapa pula yang Foodpanda kata dia tutup? Jadi dia tak puas hati, dia pun keluar daripada kedai tu. Bila dia keluar daripada kedai tu, barulah Foodpanda kata, saya ingat kedai ni tutup. Baru dia perasan ada kedai sebelah kedai pajak gadai dan kedai tu adalah kedai spare part. Pada waktu tu dia minta maaf dengan Dahlia sebab dia kata memang tak nampak langsung kedai ni. Dia nampak kedai tu adalah kedai yang tertutup.
Tapi bukan itu kejadian satu-satunya. Selepas tu, setiap kali Dahlia nak beli makanan, suruh Foodpanda datang ke, GrabFood datang ke, hantar makanan, tetap juga orang yang hantar makanan tu tak akan nampak kedai spare part tempat Dahlia kerja. Jadi kuat dia punya sangkaan tu kedai ni memang dah kena sihir, walaupun ni kedai Cina. Dia pun tak sangka kedai Cina pun terkena sihir tu juga. Jadi pada satu hari tu ada seorang pakcik tu memang sebelum COVID menjadi regular customer kepada Dahlia punya kedai. Jadi bila dia sampai dekat kedai tu, dia nampaklah pakcik tu tercegat depan kedai sambil pandang ke arah signboard kedai tu. Dia duduk je depan kedai. Jadi Dahlia rasa macam tak puas hati. Dia pun keluar daripada kedai tu. Dia sapalah pakcik tu. "Pakcik nak datang kedai saya ke?" Terkejut gila pakcik tu. Sebab dia kata dia nampak Dahlia seolah-olah keluar daripada dinding. Padahal dia kata kedai tu memang betul-betul dah tutup. Dah ada tembok batu. Tiba-tiba Dahlia keluar macam seolah-olah keluar daripada dinding. Terkejut pakcik tu. Jadi bila pakcik tu masuk dalam kedai, pakcik tu terus cakap, "Aku rasa kedai kau ni dah kena guna-guna. Ada yang tak kena dengan kedai ni." Jadi dia pun fikir betul juga apa yang pakcik tu cakap. Banyak kali peristiwa-peristiwa pelik yang dia kena dan dia perlu buat sesuatu. Jadi nak tak nak dia kena beritahu bos dia. Dia beritahu bos dia supaya bos dia ambil tindakan. Dan dia tanyalah, ada ke orang Cina main benda-benda macam ni? Maksudnya benda-benda yang kurafat-kurafat ni. Jadi bos dia cakap sebenarnya orang Cina pun ada juga main benda-benda alam macam ni. Mungkin kedai dia dah terkena buatan orang. Mungkin yang buat tu orang dia ataupun musuh dia pun tak pasti. Tapi dalam keadaan sel yang teruk, lepas tu Dahlia pula kena dengki macam-macam dekat dalam kedai tu, memang confirm lah kedai tu memang ada sesuatu yang mengganggu. Jadi selepas habis PKP, bos dia pun ambil tindakan lah dari segi keagamaan bangsa Cina untuk melepaskan kedai tu daripada sihir. Tapi sekarang keadaannya dah semakin okey, kata Dahlia, sel pun dah semakin banyak sebab mungkin COVID pun dah tak ada. Lepas tu tak ada lagi peristiwa-peristiwa barang-barang jatuh ataupun apa-apa yang pelik. Tapi di samping daripada bos dia buat ikhtiar dari segi agama bos dia, Dahlia juga setiap hari baca Yasin untuk sebagai pendinding diri. Dan kalau waktu-waktu lapang dia banyak habiskan masa dengan berzikir, berselawat supaya benda-benda alam sebelah tak mudah-mudah nak kacau dia. Cerita kedua ni disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Nizam. Dia kata cerita ni berlaku pada tahun 1990-an tapi dia tak ingat tahun berapa. Dia kata dia pun dah sekarang ni dah tua. Dia kata dia dah lebih tua daripada abang. Tapi cerita ni boleh betul-betul jadi iktibar untuk kita semua. Kes ni berlaku dekat Pulau Pinang. Pada waktu tu Nizam duduk dengan keluarga dia dekat satu rumah flat yang ada dekat Pulau Pinang. Dia kata keadaan rumah flat tu sangat sempit dan yang paling tak best adalah tempat mainan dia memang sangat kecil. Seluruh flat yang ada dekat situ tertumpu dekat kawasan taman permainan yang sama. Jadi agak bersempit-sempit jugalah nak menghabiskan masa petang bermain-main dekat kawasan taman permainan tu. Jadi macam-macam jenis mainan dia dah cuba sampaikan dia dengan kawan-kawan dia jadi boring. Nak pula dia ada basikal, nak pergi merayau jauh-jauh, mak tak kasih, bapak tak kasih. Jadi merayau lah, keliling lah tempat taman permainan tu. Dah puas keliling lah. Tiba-tiba satu hari tu datanglah beberapa orang abang-abang sekolah menengah. Datang abang-abang tu sebenarnya duduk-duduk situ juga. Dan Nizam pun kenal lah abang-abang tu. Cuma dia jarang bergaul. Jadi pada satu petang tu abang-abang tu ajaklah Nizam dengan kawan-kawan dia berkumpul lah ramai-ramai dia orang. Yang lelaki-lelaki dan semua. Jadi abang tu kata kau boring tak main kat sini? Dia kata dia boring. Kata, Nizam dengan kawan-kawan dia cakap memang boring main kat sini. Jadi abang tu cakap apa kata abang anjurkan satu permainan? Kata. Jadi bila dengar macam tu Nizam masa teruja lah. Nizam tanyalah apa benda mainan dia. Dia dengan kawan-kawan dia tanyalah. Mainan dia simple je. Kita uji keberanian. Sebab aku tengok, kata abang tu, aku tengok korang ni semua lembik-lembik. Jenis-jenis penakut semua ni. Macam mengata diri sendiri kan. Jenis-jenis penakut semua ni. Jadi aku nak buat satu permainan menguji keberanian. Jadi kawan-kawan Nizam pun tanyalah, apa permainan yang diorang nak akan mainkan? Abang tu cakap dekat kawasan kita ni ada banyak rumah kosong. Iaitu rumah-rumah banglo.
Lepas tu pula kebanyakan rumah banglonya tak ada penghuni lah, tak ada guard. Jadi kita boleh masuk keluar sesuka hati. Setakat dimangga daripada luar je, kita boleh panjat dan kita boleh uji keberanian dekat dalam rumah tu. Jadi bila dengar macam tu, mula-mula Nizam rasa takut. Tapi dia kata disebabkan kawan-kawan dia semua nak join, terutama kawan baik dia yang bernama Farid pun nak join juga. Oh, bila dah kawan baik nak join, dia pun tak nak ketinggalan lah. Sebabnya pada zaman-zaman 90-an dia kata, abang pun hidup zaman 90-an kan, siapa-siapa yang tak nak join aktiviti yang menguji-uji keberanian ni, dia akan dikutuk sampailah ke pencen. Itulah dia punya ugutan dia. Kau tak nak join, sampai pencen aku kutuk kau penakut. Jadi untuk mengelakkan daripada menjadi bahan kutukan sampai ke pencen, Nizam dengan beraninya join permainan ni. Muncullah kawan baik dia pun join sama. Jadi pada malam tu, malam hari yang sama, pukul 10 malam, diorang semua diminta untuk berkumpul dekat satu kawasan padang, dekat-dekat dengan kawasan perumahan dia. Jadi pada waktu tu Nizam memang tak dibenarkan keluar. Tapi Nizam ni tipu-tipu sikit lah, sebab dia kata dia nak pergi rumah kawan dia yang berada dekat kawasan-kawasan sekitar. Jadi bila dah bagi macam-macam alasan, akhirnya bapak Nizam ni bagilah juga untuk keluar. Lebih dikuatkan lagi, Nizam beritahu Farid ikut sekali. Farid tu jiran dia dan juga merangkap kawan baik dia. Jadi dia kata dengan mak jangan risau, Farid ikut. Jadi kalau Farid ikut, mestilah saya bukan pergi tempat yang bukan-bukan. Sebab Farid ni antara kawan-kawan yang dipercayai oleh mak Nizam. Jadi diorang pun berkumpul lah dekat tempat yang diminta oleh senior tadi, oleh abang-abang sekolah menengah tadi. Kumpul lah ramai-ramai, lebih kurang ada 10 orang lah. Budak-budak sekolah rendah dengan basikal masing-masing berkumpul dekat kawasan padang tu. Selepas habis semuanya berkumpul, dia orang semua bergeraklah dekat rumah yang dimaksudkan. Bila sampai dekat situ lebih kurang dia orang bergerak lebih kurang pukul 10, naik basikal ramai-ramai, sampai dekat lokasi kejadian lebih kurang pukul 11, jadi dia orang berkumpul dekat depan rumah tu. Nizam kata sekali dia tengok rumah tu, dia kacut perut. Sebab depan rumah tu ada satu pokok yang sangat besar. Dia bukan takut dekat rumah tu, dia kata, tapi dia takut dekat pokok tu. Tak tahulah kenapa. Dia rasa pokok tu macam lain macam. Bila dia melintas dekat pokok tu, dia memang tak tengok ke atas. Tapi muncullah abang ni punya permainan. Semua orang perlu masuk mengelilingi rumah kosong tu dan pergi semula ke titik pertemuan. Yang bagusnya, diorang semua bukan jalan seorang-seorang, tapi jalan berdua-dua. Dengan kata lain, Nizam akan berjalan dengan Farid. Jadi orang pertama pun memulakanlah ujian keberanian. Diorang masuk dekat dalam pagar rumah, panjat. Lepas tu diorang pergi keliling rumah tu, daripada depan, keliling ke belakang, dapur. Lepas tu sampai ke depan balik, sampailah dekat gate tempat diorang berkumpul. Lepas tu orang kedua pula, orang ketiga, akhir sekali adalah Nizam dengan Farid. Kenapa Nizam dengan Farid dapat yang terakhir? Sebabnya cabut undi. Saja nak buat misteri. Dia orang cabut undi, dia orang jadi orang yang terakhir. Jadi dia fikir bila orang terakhir ni tak adalah takut sangat. Jadi bila dah sampai giliran dia, Nizam pun dengan Farid pergilah masuk dekat dalam pagar, lepas tu keliling rumah. Jadi disebabkan dia orang dua ni takut, walaupun takut nak juga rasa-rasa berani, tak adalah dia orang berpimpin-pimpin tangan. Rasa macam gentleman lah masuk dalam rumah. Jadi padahal dia takut, tapi tengok muka Farid, Farid pun macam muka takut juga, kata Nizam. Dia orang pun keliling lalu rumah, keliling, pergi ke dapur, pergi ke ruang tepi, sampailah dekat depan balik. Tak ada apa-apa berlaku pun, walaupun keadaan rumah tu gelap, tak ada lampu picit, tak ada lampu jalan, tapi disebabkan berjalan dengan berdua kan, dia rasa semangat jugalah. Tapi ada satu kejadian yang pelik selepas tu. Bila Farid dengan Nizam sampai dekat kawasan diorang berkumpul, dan abang-abang tu semua tepuk-tepuk tangan, sebab semua peserta menunjukkan keberanian yang hebat. Tiba-tiba Farid bagi abang tu payung. Payung yang tak terbuka, payung tu tergulung, cantik je. Jadi dia bagi abang tu payung. Bang, ni payung, kakak tu bagi dekat abang. Pada waktu tu semua orang bela, semua orang jadi pelik termasuk dengan Nizam. Sebab ni dia berjalan dengan Farid, dia tak nampak pun Farid pegang payung tadi. Dan dia tak nampak pun ada orang bagi payung dekat Farid. Jadi mula-mula dia ingat benda tu macam main-main, Farid buat cipta reka hanya untuk takutkan abang tu. Tapi bila dia tengok muka Farid pucat semacam je,
Dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Abang tu ambil payung tu, abang tu buka payung tu, terus abang tu cempak payung tu ke lantai. Sambil abang tu cakap, nak cakap mencarut lah, kurang hajar, ini payung kubur, abang tu cakap. Jadi selepas daripada tu, diorang semua bergerak balik ke rumah. Sampai dekat rumah lebih kurang pukul 1 pagi. Dekat-dekat lah pukul 12 lebih nak ke dekat pukul 1 pagi. Bila sampai kat rumah, puas jugalah Nizam kena soal siasat dengan bapak dia. Sebab kenapa balik sampai tengah malam. Jadi lepas habis bersoal siasat tu, diorang pun masuklah tidur. Belum sempat tidur, tiba-tiba Nizam dengar suara Farid dekat rumah sebelah dia. Menangis-nangis macam kena pukul. Jadi Nizam pun nak keluarlah daripada rumah tu, nak tengok apa yang berlaku. Bila dia keluar daripada rumah, dia dengan bapak dia, dengan mak dia, dengan adik-beradik dia keluar daripada rumah, nak tengok apa sebenarnya yang menyebabkan Farid menangis-nangis. Sekali dia tengok, penuh dah dekat rumah Farid tu orang. Jiran-jiran datang nak saksikan sebenarnya apa yang berlaku pada Farid. Belum sempat Nizam tanya apa sebenarnya yang berlaku, ramai orang dah tanya dulu kepada mak ayah si Farid ni, kenapa Farid jadi macam ni. Mak ayah dia cakap dia orang pun tak tahu. Balik-balik Farid termenung, tiba-tiba Farid terus menangis. Menangis yang meronta-ronta. Keadaan Farid pada waktu tu, muka dia sangat pucat. Lepas tu air mata dia menjejis-jejis. Lepas tu dengan keadaan dia menangis tak seperti dia. Sebab Nizam tahu kalau Farid menangis, macam mana cara dia menangis. Tapi kenapa pada malam tu Farid menangis dalam keadaan yang teresak-esak seperti perempuan menangis. Jadi dah keadaan kecoh-kecoh macam tu, tiba-tiba Farid keluarkan satu perkataan yang membuatkan Nizam rasa terus teringat dekat payung. Iaitu, Farid dalam keadaan menangis, dia cakap macam ni, sampai hati buang payung saya. Diulang-ulangnya perkataan yang sama. Terus Nizam teringat dengan payung yang Farid bawa tadi. Jadi Nizam tahulah payung tu sebenarnya bukan payung Farid. Mungkin Farid dapatkan payung tu sewaktu diorang mengelilingi rumah tu. Jadi bila dah sebut payung-payung macam tu, bapa kepada Farid ni pun tanyalah dengan Nizam. Sebab bapa Farid tahu Farid berjalan dengan Nizam pada waktu-waktu sebelum tu. Nizam pun memang tak boleh nak menyorok. Dia teruslah cerita apa sebenarnya yang diorang buat malam tu. Tentang payung, tentang keliling-keliling rumah, tentang abang-abang yang cuba untuk menguji keberanian. Jadi bila dia macam tu, diorang semua buat kesimpulan, Farid ni dah kena sampuk. Jadi imam pun dipanggil lah untuk membantu ruqyah-ruqyah apa yang patut. Bila imam sampai, imam pun buat ruqyah-ruqyah. Tapi waktu imam beruqyah, Farid menangis-nangis dengan ulang-ulang perkataan yang sama, sampai hati buang payung saya, sampai hati buang payung saya. Tapi bila keadaan dah semakin teruk, akhirnya Farid tertidur. Mungkin disebabkan oleh ruqyah yang dibaca oleh ustaz tadi, oleh imam tadi, Farid tertidur. Jadi imam tu cakap, kita kena selesaikan benda ni malam ni juga. Jadi dia minta Nizam, sebab Nizam tahu tempat dia, bawa dia orang semua ke rumah tu. Nak tengok sebenarnya payung tu dalam keadaan elok ke tidak. Sebab payung tu diyakini adalah kepunyaan daripada makhluk alam sebelah. Jadi pada malam tu juga, Nizam, mak bapak Farid, mak bapak Nizam, bapak Farid, bapak Nizam, beberapa orang jiran-jiran lelaki dan juga imam ramai-ramai pergi naik kereta pergi ke lokasi tempat dia orang pergi tadi. Bila sampai dekat lokasi situ, satu kejadian yang sangat tak masuk akal. Imam ni minta semua yang datang cari payung. Bila kita dapat payung tu, imam tu akan buat sesuatu pada payung tu. Mungkin dia akan baca ayat Quran ke ruqyah ke. Jadi cari, payung tu tak jumpa, kata Farid. Tiba-tiba tengah semua orang penat mencari. Waktu tu Farid ada dekat bawah pokok besar depan rumah tu tau. Tiba-tiba Farid dengan semua orang yang hadir dengar perempuan tergelak dekat atas pokok tu. Termasuk dengan imam. Abang pula yang meremang. Kuih pun dah warna kuning tadi. Dan semua orang pandang ke atas, cari mana datangnya bunyi perempuan gelak. Dan bila dia orang tengok ke atas, ada seorang perempuan tengah pegang payung sambil tergelak-gelak. Dengan kata lain, payung tu adalah kepunyaan
kakak atas pokok. Jadi tahulah sebenarnya makhluk tu sengaja merasuki Farid supaya semua orang datang dekat situ nak bagi tahu aku adalah tuan punya rumah ni semata-mata. Jadi bila dah tengok keadaan tu, teruslah imam tu tabur garam di sekeliling pokok. Dan bila garam tu ditabur, kakak yang ada dekat atas pokok tu terus hilang bersama-sama payung yang dia pegang. Farid kata itulah pertama kali dia tengok kakak Rockers. Mukanya tak berapa jelas, tapi bajunya pakai baju kurung warna putih, pegang payung. Payung tu tak adalah dibuka tapi dikuncupkan. Dia tak rasa takut sangat sebab pada waktu tu ramai orang. Ada lebih kurang 20 orang yang ikut, disertai dengan imam. Jadi tak adalah takut sangat. Tapi itulah pengalaman dia dapat tengok makcik Rockers depan mata. Pengalaman ni memang cukup-cukup mahal, dia kata. Kalau tak kerana payung tu, mungkin dia tak dapat tengok. Dan selepas daripada imam tu letak garam di keliling pokok tu, mungkin sebagai peninding ke ataupun sebagai pagar pun, kita tak tahu apa pun, dia kata. Dan semua orang balik ke rumah. Dan Farid dalam keadaan yang elok bila sampai dekat rumah. Seperti macam tak ada apa-apa berlaku. Sejak daripada tu, memang tak dapat lagi lah Nizam untuk keluar rumah pada waktu malam. Pukul 7 belum apa-apa dah kena balik. Kalau tidak, kena bising dengan mak ayah dia. Disebabkan kejadian tu. Tapi kejadian tu mengajar dia yang makhluk alam sebelah memang wujud. Makhluk-makhluk tu semua ada berdampingan dengan kita. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita kali ini dapat memberi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Moga-moga. Dan terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Pada yang nak dapatkan, boleh lagi dapatkan. Abang letakkan linknya dekat dalam kawasan description area dekat bawah setiap video. Sekarang ni pukul 1.58 pagi. Sebab itu yang anjing-anjing tu dah menyalak-nyalak. Mata abang pun kecil besar nak ngambilkan cerita ni. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.